Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bersua kita kembali dalam Kelantan Ikhlas. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran walau di mana pun berada. Nama cikgu ialah Aspazilah binti Kamarudin, Guru Matematik Tingkatan 3 dari SMK Tanah Merah 1. Fokus perbincangan cikgu pada hari ini ialah bab 5 nisbah trigonometri, iaitu 5.1 sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dan segitiga bersudut tegak. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama lihat apakah standard pembelajaran yang harus kita capai di akhir pembelajaran nanti. Di akhir pembelajaran, para pelajar seharusnya akan dapat mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Yang kedua, membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Yang ketiga, membuat dan menentusahkan konjektor tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. Dan yang terakhir, menentusahkan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus. Okey, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih jelas tentang topik kita pada hari ini, kita lihat dahulu segitiga ini. Okey, soalan cikgu, apakah nama segitiga ini? Okey, ya, betul. Segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak dengan adanya sudut tegak iaitu 90 darjah. Okey, para pelajar masih ingat lagi tajuk apa yang berkaitan dengan segitiga bersudut tegak? Ya, teorem Pythagoras. Baik, teorem Pythagoras selalu dikaitkan dengan satu sisi yang dinamakan sebagai hipotenus. Masih ingat lagi kat mana hipotenus para pelajar? Ya, betul. Garis hipotenus adalah setentang dengan sudut 90 darjah dan merupakan sisi yang paling panjang dalam segitiga tersebut. Okey, bagaimana pula dengan formula bagi teorem Pythagoras? Adakah para pelajar masih ingat? Cikgu pasti para pelajar masih ingat formula teorem Pythagoras iaitu C kuasa 2 bersamaan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, di mana C adalah hipotenus manakala A dan B adalah sisi-sisi yang lain. Dan pada hari ini kita akan belajar menamakan sisi A dan B sama ada ia adalah sisi bertentangan atau sisi bersebelahan bagi suatu sudut tirus. Apa pula yang dimaksudkan dengan sudut tirus? Sudut tirus adalah sudut yang lebih besar nilainya dari 0 darjah dan kurang dari 90 darjah. Jadi, kalau kita lihat pada segitiga ini, terdapat 3 sudut. Sudut yang pertama adalah sudut tegak iaitu sudut 90 darjah, manakala 2 sudut lagi adalah sudut tirus. Sekarang, mari kita lihat standard pembelajaran yang pertama untuk hari ini, iaitu mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Jadi, fokus kita adalah untuk mengenal sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, cikgu telah senaraikan langkah mudah untuk para pelajar mengenal sisi-sisi tersebut. Baik, kita lihat pada contoh 1. Sekarang, kita nak tentukan yang mana sisi bertentangan dan yang mana sisi bersebelahan. Maka, langkah pertama, para pelajar perlu cari di mana sudut 90 darjah. Okey, dah jumpa sudut 90 darjah.
Jadi, setentang sudut 90 darjah adalah hipotenus. Maka, garis BC adalah hipotenus. Kemudian, cari sudut tirus yang telah ditandakan iaitu sudut tirus pada B. Untuk sudut tirus ini, cikgu akan panggil sebagai mata. Cuba lihat pada sudut tirus B, bentuk sudut itu pun berbentuk seperti mata. Okey, tujuan utama cikgu panggil sudut ini sebagai mata adalah supaya lebih mudah untuk mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Jadi selepas ini, cikgu akan gunakan perkataan mata bagi menggantikan nama sudut tirus. Kita lihat contoh pada garis AB dan AC. Antara dua garis tersebut, yang mana bertentangan dengan mata B? Ya, semestinya garis AC yang bertentangan dengan mata B. Seterusnya, garis yang bersebelahan dengan mata B? Ya, garis AB adalah yang bersebelahan dengan mata B. Baik, kita lihat contoh seterusnya. Masih lagi segitiga yang sama. Ikut langkah-langkah yang cikgu bagi tadi. Langkah pertama, cari sudut 90 darjah. Okey, dah jumpa. Bagus. Maka, setentang sudut 90 darjah adalah hipotenus. Jadi, garis BC adalah hipotenus. Hipotenus masih kekal kedudukannya memandangkan segitiga itu adalah segitiga yang sama. Kemudian, langkah 2, cari sudut tirus atau mata. Okey, mata sekarang adalah pada C. Maka, sisi yang bertentangan dengan mata C adalah garis AB dan sisi yang bersebelahan dengan mata C adalah garis AC. Baiklah para pelajar, kita kukuhkan lagi kefahaman dengan membuat latihan ini. Ya, soalannya seperti berikut. Kenal pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberi bagi segitiga bersudut tegak berikut. Baik, ikuti langkah-langkah yang telah cikgu maklumkan tadi. Pertama, cari sudut 90 darjah. Okey, kalau dah jumpa, terus tandakan hipotenus yang setentang dengan sudut 90 darjah. Maka garis DF adalah hipotenus. Okey, sekarang cari mata. Okey, di mana mata? Ya, mata sekarang adalah pada sudut X. Okey, sekarang kita nak bagi nama untuk setiap sisi. Mata X setentang dengan garis DE. Maka garis DE adalah sisi bertentangan. Manakala mata X bersebelahan dengan garis EF, maka garis EF adalah sisi bersebelahan. Seterusnya, soalan B. Seperti biasa, cari sudut 90 darjah. Okey, kalau dah jumpa, terus tandakan hipotenus yang setentang dengan sudut 90 darjah. Maka garis PR adalah hipotenus. Okey, sekarang cari mata. Mata sekarang berada pada sudut Y. Setentang dengan mata Y adalah garis QR. Maka QR adalah sisi bertentangan. Manakala sebelah mata Y adalah garis PQ, maka PQ adalah sisi bersebelahan. Baiklah para pelajar, standard pembelajaran kita yang kedua ialah membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, seperti yang para pelajar dapat lihat di sini, sinus sesuatu sudut tirus ialah nisbah panjang sisi bertentangan per hipotenus.
Manakala kosinus ialah nisbah panjang sisi bersebelahan per hipotenus. Dan tangen sesuatu sudut tirus ialah nisbah panjang sisi bertentangan per panjang sisi bersebelahan. Cikgu rasa agak sukar untuk menghafal suatu takrifan yang panjang. Jadi, cikgu akan cuba bantu ringkaskan takrifan ini. Maka hasilnya di sini, sin X bersamaan setentang per hipotenus. Cos X bersamaan sebelahan per hipotenus. Tan X bersamaan setentang per sebelahan. Baiklah, cikgu nak bagi tips menghafal yang lagi mudah. Macam mana tu ya? Okey, dengan cara mengambil satu huruf sahaja untuk satu perkataan, iaitu S bersamaan T per hash, K bersamaan S per hash dan T bersamaan T per S. Agak-agak boleh ingat ke para pelajar? ST hash, K, S hash, T, TS. Tak apa, jangan risau. Cikgu akan bagi satu akronim supaya para pelajar mudah untuk mengingat. Apakah akronim itu? Okey, akronimnya adalah saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Maksudnya, untuk nisbah trigonometri ini, para pelajar perlu ingat akronim ini. Ya, cikgu ulang Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Boleh ingat tak? Okey, kalau para pelajar boleh buat akronim yang lagi menarik, silakan. Ya, jadilah pelajar yang kreatif. Nanti bolehlah dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Okey, kita teruskan dengan contoh 1. Diberi satu segitiga bersudut tegak dan sudut tirusnya adalah X. Setentang dengan sudut tirus adalah hash, iaitu hipotenus. Setentang dengan mata X adalah T, iaitu sisi bertentangan, dan sebelah mata X adalah S, iaitu sisi bersebelahan. Okey, soalannya cari sin X, cos X dan tan X. Saya masih lupalah cikgu. Tak apa, jangan risau. Cikgu ulang semula akronimnya. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, maka sin X bersamaan T per hash, di mana T adalah PR dan hash adalah QR. Maka jawapannya adalah sin X bersamaan PR per QR. Ya, seterusnya cos X bersamaan S per hash, di mana S adalah PQ dan hash adalah QR. Maka jawapannya adalah cos X bersamaan PQ per QR. Okey, yang terakhir adalah tan X bersamaan T per S, di mana T adalah PR dan S adalah PQ. Maka jawapannya adalah tan X bersamaan PR per PQ. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Pelajar diberi segitiga bersudut tegak. Okey, terus cari kat mana sudut tegak 90 darjah. Kemudian tandakan hipotenusnya. Okey, sekarang lihat pula ada mata tak? Ada. Sekarang ada dua mata. Mata yang pertama adalah mata X dan mata yang kedua adalah mata Y. Baiklah, jom kita lihat pada soalan. Hitung nilai sin X, cos X, tan X dan sin Y, cos Y, tan Y. Okey, ingat kembali akronim tadi. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Ya. Seterusnya, kita perlu tentukan sisi bertentangan dan sisi bersebelahan.
Ya, apabila mata berbeza, maka sisi bertentangan dan sisi bersebelahan juga akan berbeza. Baik, kita selesaikan satu persatu. Ya, kita mulakan dengan mata X dahulu. Okey, bayangkan para pelajar hanya nampak mata X sahaja. Jadi, namakan dahulu sisi-sisi bagi mata X. Maka, sin X bersamaan T per H, di mana T adalah EF dan H adalah DF. Maka jawapannya adalah sin X bersamaan EF per DF. Seterusnya, cos X bersamaan S per H, di mana S adalah DE dan H adalah DF. Maka jawapannya adalah cos X bersamaan DE per DF. Seterusnya, tan X bersamaan T per S, di mana T adalah EF dan S adalah DE. Maka jawapannya adalah tan X bersamaan EF per DE. Okey, sekarang kita lihat pula sudut bagi mata Y. Maka sin Y bersamaan T per H, di mana T adalah DE dan H adalah DF. Maka jawapannya adalah sin Y bersamaan DE per DF. Seterusnya, cos Y adalah S per H, di mana S adalah EF dan H adalah DF. Maka cos Y ialah EF per DF. Seterusnya, tan Y adalah T per S, di mana T adalah DE dan S adalah EF. Maka jawapannya adalah tan X bersamaan DE per EF. Seterusnya, kita lihat pada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu membuat dan menentusahkan konjektor tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. Okey, cikgu rasa sudah kerap kali kita berjumpa dengan perkataan konjektor. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan konjektor? Baik, maksud konjektor adalah cara kita membuktikan suatu teori matematik tanpa perlu menunjukkan jalan kerja. Jadi, kita nak lihat sekarang pembuktian tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan saiz sudut? Okey, kita lihat pada segitiga yang cikgu paparkan ini. Pada segitiga ini terdapat sudut tegak. Maka di sini saiz sudut tegaknya adalah 90 darjah. Kemudian, bagi sudut tirus, saiz sudutnya mungkin 10 darjah, 20 darjah, 30 darjah, 80 darjah dan sebagainya. Maksudnya, saiz sudut itu mestilah lebih dari 0 darjah dan kurang dari 90 darjah. Jadi pada hari ini kita akan cuba lihat jika saiz sudut itu berubah, apakah kesannya terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen. Baiklah, cikgu harap para pelajar sudah ada kalkulator di tangan. Kalau belum ada, sila berhenti seketika video ini dan dapatkan kalkulator untuk kita sama-sama bersedia dengan aktiviti seterusnya. Okey, yang pertama, masukkan nilai sin 10 darjah. Jumpa tak butang sin pada kalkulator? Okey, bagus. Tekan sin, kemudian tekan 10. Jadi, kita akan dapat nilainya adalah 0.36364817767. Okey, begitu panjang sekali ya. Okey, biasanya kita akan menggunakan
3 atau 4 angka bererti sahaja. Ya, jadi untuk kali ini cikgu hanya ambil 4 angka bererti. Jadi nilainya adalah 0.1736. Okey, sama juga untuk sin 20 darjah. Okey, tekan sin kemudian tekan 20. Maka nilainya ialah 0.342 sifar. Yang seterusnya, para pelajar boleh dapatkan nilainya dan kemudian bandingkan dengan nilai yang cikgu kongsikan ini. Ya, baiklah para pelajar, jika kita perhatikan pada jadual ini, kita dapat simpulkan bahawa semakin besar saiz sudut, semakin besar nilai sinus dan menghampiri 1. Agak-agaknya, berapakah nilai bagi sin 90 darjah? Cuba tekan kalkulator. Okey, ya. Sin 90 darjah nilainya adalah 1. Maka terbukti kesimpulan yang kita dapat iaitu semakin besar saiz sudut, semakin besar nilai sinus dan menghampiri 1. Sekarang kita lihat kosinus pula. Saiz sudut yang sama cikgu gunakan. Okey, yang pertama cos 10 darjah. Jumpa butang cos? Bagus. Tekan cos, kemudian tekan 10. Jadi, kita akan dapat nilainya adalah 0.984 sifar untuk 4 angka bererti. Untuk cos 20 darjah, tekan cos kemudian tekan 20, maka nilainya ialah 0.9397. Nilai yang seterusnya cikgu dah siap kirakan. Ya, baiklah para pelajar, jika kita lihat jadual ini, kita dapat simpulkan bahawa semakin besar saiz sudut, semakin kecil nilai kosinus dan menghampiri sifar. Betul tak para pelajar? Ya, betul. Nilai kosinus semakin mengecil. Agak-agaknya, berapakah nilai bagi cos 90 darjah? Cuba tekan kalkulator. Ya, cos 90 darjah nilainya adalah sifar. Maka kesimpulan yang kita dapat boleh dianggap benar. Okey, sekarang kita lihat pula nilai bagi tangen. Tan 10 darjah nilainya adalah 0.1763 untuk 4 angka bererti. Tan 20 darjah nilainya adalah 0.364 sifar. Untuk nilai-nilai yang seterusnya, cikgu dah siapkan untuk para pelajar. Ya, jika dilihat pada jadual ini, kesimpulan yang kita buat ialah semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai tangen. Ya, jadi kita telah pun membuat dan menentusahkan konjektor tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap sinus, kosinus dan tangen. Seterusnya, standard pembelajaran kita yang terakhir ialah menentusahkan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus. Okey, kita lihat pada contoh ini. Ya, contoh 1, rajah berikut menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak LMN. Ya, bila kita dengar sahaja segitiga bersudut tegak, kita terus tandakan hipotenus, iaitu garis yang setentang dengan sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. Okey, nilai yang diberi adalah 5 cm. Okey, di manakah sudut tirus atau mata? Ya, mata ada pada sudut X. Setentang dengan mata adalah T, iaitu 3 cm. Dan sebelah mata X adalah S, iaitu
cm. Okey, soalannya cari nilai sin X, cos X dan tan X. Okey, masih ingat lagi akronimnya? Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Maka sin X bersamaan T per H, di mana T adalah ln dan H adalah mn. ln nilainya adalah 3 cm dan mn nilainya adalah 5 cm. Maka sin X bersamaan 3 per 5. Seterusnya, cos X bersamaan S per H, di mana S adalah lm dan H adalah mn. lm adalah 4 cm dan mn adalah 5 cm. Maka jawapannya adalah cos X bersamaan 4 per 5. Seterusnya, tan X bersamaan T per S, di mana T adalah ln dan S adalah lm. ln adalah 3 cm dan lm adalah 4 cm. Maka jawapannya adalah tan X bersamaan 3 per 4. Seterusnya, kita lihat pada contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Soalan A, hitung nilai panjang PR. Seperti yang kita lihat, PR merupakan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak ini. Jadi, kita ingat kembali formula teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 bersamaan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, di mana C adalah hipotenus, manakala A dan B adalah sisi-sisi yang lain. Maka C kuasa 2 adalah PR kuasa 2, nilai A kuasa 2 kita ambil 8 kuasa 2 tambah B kuasa 2 ialah 15 kuasa 2. Maka nilai PR yang diperolehi ialah 17 cm. Seterusnya, soalan B, sin sudut PRQ. Terdapat 3 huruf di sini. Jadi, di manakah sudut tirus ataupun mata bagi segitiga ini? Adakah di P, R atau Q? Huruf apa yang berada di tengah-tengah para pelajar? Ya, huruf R. Maka matanya adalah pada R. Maka sisi bertentangan adalah 15 cm dan sisi bersebelahan adalah 8 cm. Jadi, sin sudut PRQ ialah T per H dan nilainya adalah 15 per 17. Okey, begitu juga dengan cos sudut PRQ. Masih lagi huruf R yang berada di tengah, maka matanya adalah R. Mata yang sama, maka sisi bertentangan dan bersebelahan juga sama. Jadi cos sudut PRQ ialah S per H dan nilainya adalah 8 per 17. Untuk tan sudut QPR, huruf apa yang berada di tengah? Ya, huruf P. Jadi sekarang matanya adalah di P. Untuk mata P, sisi bertentangan adalah 8 cm dan sisi bersebelahan adalah 15 cm. Jadi tan sudut QPR ialah T per S dan nilainya adalah Q per 15. 8 per 15. Seterusnya, jom kita cuba latihan ini bersama-sama. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT dan RQS. PQR ialah garis lurus, ya, diberi bahawa panjang SQ ialah 6 cm. Jadi di sini panjang ST adalah 3 cm dan panjang QT juga 3 cm. Okey, soalan A, hitung panjang QR. Baik, pada gambar rajah ini terdapat 2 segitiga. Jadi, cikgu hanya ambil segitiga yang terlibat dengan soalan sahaja. Seterusnya, QR berada pada segitiga yang besar,
maka kita fokus pada segitiga yang besar sahaja. Ya, baik para pelajar, kita menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari nilai QR di mana C kuasa 2 adalah 10 kuasa 2, nilai A kuasa 2 kita ambil yang ada nilai iaitu 6 kuasa 2. Ya, setelah 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, maka QR kuasa 2 adalah 64. 64 perlu dipunca kuasakan untuk dapatkan nilai QR. Jadi nilai QR yang diperolehi ialah 8 cm. Seterusnya soalan B, hitung nilai panjang PT. PT di sini adalah hipotenus bagi segitiga yang kecil. Maka kita fokus pada segitiga yang kecil sahaja. Sekali lagi, teorem Pythagoras digunakan untuk mencari nilai PT. Di mana C kuasa 2 adalah PT kuasa 2, nilai A kuasa 2 digantikan dengan 4 kuasa 2, manakala B kuasa 2 adalah 3 kuasa 2. Tekan sahaja kalkulator, maka panjang PT yang diperolehi adalah 5 cm. Soalan C, sin sudut QRS. Segitiga yang terlibat adalah yang besar kerana mata sudut adalah di R, iaitu huruf di tengah. Akronim kita, saya takut hantu. Ya, maka sin sudut QRS ialah T per hash. T adalah 6 cm dan hash adalah 10 cm. Jawapan akhirnya adalah 3/5 setelah dipermudahkan pecahan tersebut. Okey, soalan D, kos sudut TPQ. Ya, matanya pada P, memandangkan huruf P berada di tengah. Akronim yang terlibat adalah kalau saya hantu. Ya, maka kos sudut TPQ ialah S per hash. S adalah 4 cm dan hash adalah 5 cm. Jawapan akhirnya adalah 4/5. Soalan E ialah tan sudut PTQ. T adalah matanya, akronimnya ialah tak takut sangat. T adalah 4 cm dan S adalah 3 cm. Maka tan sudut PTQ bersamaan 4/3. Okey, rasanya cukuplah sampai di sini perkongsian daripada cikgu tentang topik ini. Diharap para pelajar dapat memahami apa yang telah dipelajari dan sentiasa berkeinginan untuk menambahkan ilmu pengetahuan walau di mana pun berada. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.